Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat keputusan undian Liga Juara-Juara Eropah yang telah berlangsung semalam. Pusingan 16 pasukan terbaik Liga Juara-Juara Eropah yang berlangsung pada tahun hadapan menyaksikan pasukan Manchester City dan juga pasukan Real Madrid mendapat laluan mudah. City yang juga juara bertahan Liga Perdana Inggeris dan juga Champions League pada musim lepas bakal menentang pasukan Denmark iaitu pasukan Copenhagen. Manakala pasukan Real Madrid pula bakal bertandang ke tempat lawan untuk menentang pasukan Jerman iaitu RB Leipzig. Pada mata kasar, undian ini tampak memberikan kelebihan bagi kedua-dua pasukan. Bagaimanapun, Copenhagen membuktikan mereka bukan pasukan belasahan dengan mengalahkan musuh setempat City iaitu pasukan Manchester United di peringkat kumpulan. Sementara Leipzig pula pernah marah ke peringkat separuh akhir UCL pada musim 2019-2020. Pelawak-pelawak lain menyaksikan juara La Liga musim lepas. Pasukan Barcelona diundi menentang juara Serie A iaitu pasukan Napoli. Finalis UCL musim lepas iaitu pasukan Inter Milan perlu berdapat satu lagi wakil gegasi La Liga iaitu pasukan Atletico Madrid. Sementara Real Sociedad mendapat undian besar apabila bertemu dengan pasukan PSG. Pendahulu EPL iaitu pasukan Arsenal akan berdepan dengan wakil Portugal iaitu pasukan Porto. Dua wakil Jerman iaitu pasukan Bayern Munich dan juga Borussia Dortmund masing-masing diundi bertemu dengan pasukan Lazio dan pasukan PSV Eindhoven. Perlawanan pusingan 16 terbaik diadakan secara timbal balik dengan perlawanan pertama berlangsung pada 13 hingga 14 Februari depan dan 20 hingga 21 Februari pada tahun 2024. Manakala perlawanan kedua pula bakal berlangsung pada 5 hingga 6 dan 12 ke 13 Mac pada 2024. Fluminense tewaskan pasukan Al-Ahli untuk marah ke final Club World Cup. Pasukan Fluminense melakukan debut mereka dalam kejohanan Club World Cup ini berjaya marah ke final selepas berjaya menewaskan pasukan Al-Ahli 2-0 pada awal pagi tadi. Mereka bakal bertemu sama ada pasukan Urawa Red Diamond ataupun pasukan Manchester City yang akan ditentukan dalam perlawanan yang akan berlangsung pada jam 2 pagi esok. John Aras menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-71 untuk meletakkan pasukan Fluminense di depan selepas Marcelo dikasari dalam kotak penalti. Gol kedua pula hadir pada penghujung perlawanan kali ini menerusi John Kennedy yang dibantu oleh Martinelli. Fluminense merupakan sebuah kelab Brazil yang dibarisi oleh beberapa bekas pemain antarabangsa negara, di antaranya seperti Felipe Melo dan juga Marcelo, berjaya menggunakan pengalaman mereka untuk membantu pasukan untuk marah ke peringkat final. Pep Guardiola yakin City akan julang Piala Club World Cup buat kali pertama. Pengurus pasukan Manchester City, Pep Guardiola, yakin klubnya itu bakal menjulang Piala Club World Cup buat kali pertama dalam sejarah klub tersebut. City yang juga pemenang treble untuk musim lalu kini sedang memberikan tumpuan penuh kepada kejohanan yang sedang berlangsung di Arab Saudi itu. Mereka akan berdepan juara daripada Asia iaitu Urawa Red Diamond. Dengan Pep tidak mahu anak buahnya memandang rendah dengan kemampuan serta kualiti yang kelab tersebut ada, City menjadi pilihan utama untuk menjuarai kejohanan tersebut, namun tetap merasai tekanan hebat untuk turun menentang juara Asia itu pada awal pagi esok. Walaupun prestasi Manchester City dilihat tidak begitu konsisten sejak kebelakangan ini, perkara tersebut tidak akan menjadi kayu ukuran kepada aksi mereka nanti. Penyerang mereka, Erling Haaland, masih lagi berada dalam situasi yang belum pasti akan diturunkan ataupun tidak. Manakala pemain tengah mereka, Kevin De Bruyne, sudah mula menjalani latihan bersama dengan pasukan, tetapi tahap kecergasannya masih lagi berada di bawah pemantauan. Jermaine Doku juga sudah kembali daripada kecederaan, tetapi mungkin berkemungkinan besar tidak dapat diturunkan lagi nanti. Manchester City didenda dengan £120,000. Manchester City akhirnya dikenakan denda bernilai £120,000 oleh FA England selepas tindakan mereka mengerumuni pengadil perlawanan ketika mereka menentang pasukan Spurs pada tempoh hari. Perkara tersebut terjadi selepas pengadil perlawanan iaitu Simon Hooper gagal memberikan kelebihan kepada mereka dalam misi untuk memburu gol kemenangan pada saat akhir, di mana perlawanan tersebut berkesudahan dengan keputusan seri 3 sama. Beberapa keputusan kontroversi yang dilakukan oleh Hooper dalam perlawanan tersebut juga telah mengundang kemarahan pemain pasukan Manchester City, terutamanya Erling Haaland yang dilihat begitu kecewa dengan keputusan tersebut. City bagaimanapun menyedari insiden tersebut tidak sepatutnya berlaku dan mereka bersedia menerima hukuman yang telah pun ditetapkan oleh badan pengelola liga tersebut. Jose Mourinho jelaskan mengapa dia jual Mohamed Salah dan juga Kevin De Bruyne semasa dia di Chelsea. Bekas pengurus pasukan Chelsea, Jose Mourinho, tampil untuk memperjelaskan kembali keputusannya untuk melepaskan dua pemain yang sedang menjadi legenda dalam Liga Perdana Inggeris, iaitu Kevin De Bruyne dan juga Mohamed Salah semasa dia masih lagi bergelar pengurus di Chelsea. De Bruyne menyertai Chelsea pada tahun 2012 pada nilai hanya £7 juta, tetapi mengambil keputusan untuk meninggalkan pasukan 2 tahun kemudian.
Mohamed Salah pula hadir pada tahun 2014, tetapi telah dijual semula juga 2 tahun selepas itu, selepas gagal mendapat tempat dalam skuad kendalan Jose Mourinho pada ketika itu. Mourinho menyifatkan dua pemain tersebut sebagai dua orang budak yang tidak sabar, kerana dia seorang pengurus yang tahu masa yang sesuai untuk mereka digunakan pada ketika itu. Bermula dengan Salah, Mourinho menyatakan yang Salah adalah pemain yang dia sendiri mahukan, tetapi ketidaksabaran yang ditunjukkan oleh pemain antarabangsa Mesir itu menyebabkan dia terpaksa dijual semula kepada pasukan Roma sebelum kembali ke EPL dengan menyertai pasukan Liverpool. Situasi yang sama turut berlaku kepada Kevin De Bruyne, di mana dia juga tidak mahu menanti masa yang sesuai untuknya menunjukkan kebolehan yang dia ada. Akibat daripada seringkali berada di bangku simpanan, maka De Bruyne juga mengambil keputusan untuk meninggalkan pasukan. Mourinho menafikan yang dia sendiri mahu menjual dua pemain tersebut. Sebaliknya, dia merupakan individu pertama yang mahu kedua pemain itu kekal berada di bawahnya. Mauricio Pochettino sedia berikan peluang kepada pemain muda untuk menyelah. Pengurus pasukan Chelsea, Mauricio Pochettino, berpendapat setiap pemain perlu mendapat peluang untuk berhasil sekiranya mereka berjaya membuktikan kebolehan mereka. Ini dilihat jelas apabila setakat ini Pochettino sudah memberikan peluang kepada 6 pemain yang berusia bawah 20 tahun untuk berhasil buat kali pertama dengan skuad Chelsea. Peluang sentiasa terbuka, tetapi mereka perlu membuktikan kebolehan yang mereka ada terlebih dahulu, kata Pochettino. Antara nama yang sudah semakin biasa didengari membarisi skuad utama pasukan Chelsea adalah Levi Colwill, yang sudah mula mendapat tempat untuk berada dalam skuad England juga. Dengan krisis kecederaan pemain utama yang kian meruncing pada ketika ini, peluang untuk pemain-pemain tersebut beraksi adalah semakin cerah. Arteta menjelaskan situasi ketika dia dilainkan kad kuning ketiga. Pengurus pasukan Arsenal, Mikel Arteta, memberitahu yang dia sebenarnya melambai tangan kepada Gabriel Martinelli sebelum dia menerima kad kuning daripada pengadil perlawanan semasa pertemuan antara mereka dan juga pasukan Luton, yang menyebabkan dia digantung satu perlawanan kerana mengumpul 3 kad kuning. Arteta sudah menerima kad kuning keempatnya dalam musim ini selepas membantah keputusan pengadil semasa perlawanan menentang pasukan Brighton hujung minggu lalu akibat daripada beberapa keputusan yang dirasakan tidak betul. Arteta kini berdepan dengan kritikan kerana komennya terhadap pengadil perlawanan dan juga sering menimbulkan kontroversi kerana seringkali mengkritik segala keputusan pengadil yang tidak menyebelahi pasukannya. Arteta juga akan berdepan dengan masalah sekiranya dia meneruskan tindakannya seperti itu dan ianya sudah pasti mahu dielakkan daripada terjadi. Kita singgah sebentar untuk melihat jadual perlawanan peringkat suku akhir Carabao Cup yang akan berlangsung pada awal pagi esok. Everton akan menerima kunjungan pasukan Fulham di Goodison Park. Port Vale akan bertemu dengan pasukan Middlesbrough dan Chelsea akan berdepan dengan pasukan Newcastle United di Stamford Bridge. Donny van de Beek sah akan menyertai pasukan Eintracht Frankfurt. Pemain tengah Manchester United, Donny van de Beek, sah akan menyertai pasukan Frankfurt secara pinjaman bermula pada bulan Januari nanti. Perjanjian telah pun dipersetujui oleh kedua belah pihak dengan tempoh pinjaman akan berakhir pada bulan Jun nanti dan akan disertakan dengan buy option yang bernilai 15 juta pound dengan add-on. Frankfurt juga akan membayar penuh yuran pinjaman pemain tersebut. Nuno Espirito Santo akan kembali ke EPL. Nottingham Forest kini sedang melihat kepada potensi yang dimiliki oleh Nuno Espirito Santo untuk menjadi pengendali mereka sekiranya mereka mengambil keputusan untuk memecat Steve Cooper nanti. Bekas pengurus pasukan Wolves, Spurs dan juga pasukan Al-Ittihad kini sedang bergelar ejen bebas dan dia tidak menolak peluang untuk kembali ke EPL jika diberikan peluang. Thomas Muller akan kekal di Bayern Munich. Pemain veteran pasukan Bayern Munich, Thomas Muller, dilaporkan sudah menerima tawaran daripada pasukan Bayern untuk melanjutkan kontraknya sehingga Jun 2025 nanti. Persetujuan juga dikatakan telah dicapai dan dia tidak akan meninggalkan pasukan Bayern sebagai seorang ejen bebas. Perkara ini dipokokkan lagi dengan tindakan Thomas Tuchel yang sendiri bertemu dengan Muller untuk memberitahu yang dia masih lagi diperlukan di sana. Liverpool berpeluang untuk dapatkan João Palhinha. Liverpool dilaporkan berpeluang cerah untuk cuba mendapatkan João Palhinha daripada pasukan Fulham dengan menawarkan kepada mereka Fabio Carvalho sebagai pemain yang akan ditukar nanti. Liverpool bagaimanapun berdepan dengan saingan sengit daripada pasukan Manchester City, Chelsea dan juga pasukan Bayern yang turut mahukan pemain yang bernilai 60 juta pound itu. Real Madrid sasarkan Victor Osimhen. Presiden pasukan Real Madrid, Florentino Perez, memberitahu yang mereka akan mendapatkan Victor Osimhen sekiranya usaha mereka untuk mendapatkan Kylian Mbappe ataupun Erling Haaland tidak berjaya nanti. Perez juga memberitahu yang mereka bersedia untuk membayar sehingga 130 juta euro kepada pasukan Napoli untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Nigeria itu. Arsenal dan City bersaing untuk dapatkan Douglas Luiz.
Arsenal dan juga pasukan Manchester City dilaporkan sudah bersedia untuk melancarkan saingan mereka untuk cuba mendapatkan pemain tengah Aston Villa, iaitu Douglas Luiz. Pemain tersebut dikatakan bernilai 100 juta pound menurut kelabnya. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.